Okey, tak apa. Doktor, Ya, saya. saya rasa macam suara jauh, macam suara tak apa nak dengar. Ya. Semua dengar suara saya tak? Kenapa macam saya try dua phone ni pun memang perlahan suara. Saya dengar jelas suara doktor. Dengar. Dengar Suara jelas kan? Jelas. Jelas, doktor. Jelas doktor. Kenapa tak jelas? Jelas doktor. Jelas kan? Itulah saya pun pelik kalau orang kata tak jelas. Sangat jelas. Okey, jelas kan? Alright, kita teruskan dengan tajuk sebab kita nak try habiskan dua topik ni. Okey, kalau kita boleh habis lah. Kalau tak nanti Encik Zul akan sambung lah. Okay, introduction to statistics. Okay, introduction to statistics. Okay, nasihat saya yang pertama. Okay, nasihat ni Okay, bila dengar bunyi statistik ni, okay, pelajar-pelajar saya ni, yang di depan saya ni, okay, ada yang saya nampak, ada yang saya tak nampak. Bila dengar bunyi statistik tu jangan takut jangan takut. Setakat ni selama saya mengajar statistik berapa tahun dekat nak 10 tahun ni, tak ada lagi yang ada orang kata killer subjek. Killer kan. Tapi setakat ni belum ada yang terbunuh lagi lah. Dia memang nama dia killer subjek, but tak ada yang mati syahid lagi belum tak ada yang mati syahid lagi. Maksudnya doable lah. Okay, doable lagi. Okay, paling-paling pun fail lah. Kalau fail, kita ambil lah next semester. Okay, jangan risau. Okay, jangan block your mental. Lepas tu, mengikut pengalaman tu ada yang pergi ambil kelas tuition dengan Dr. Jamil ke. Okay, so saya tidak menghalang. Okay, terpulang pada you all. Tidak menghalang sebabnya kita tahu kepelbagaian pelajar tu berbeza ya. Okay, mungkin ada pelajar yang perlukan basic knowledge yang kita tak mampu nak ajar. Okay, dan sekarang kurikulum pun dah berubah. Dah statistik pun dah mula diperkenalkan daripada sekolah rendah lagi dah. Okay, so baguslah kurikulum dah berubah ya. Kalau dulu peringkat atas je, sekolah menengah atas je, okay, yang belajar statistik ataupun maksud saya sekolah menengah lah. Okay, so kita nak terapkanlah pemikiran statistik tu, statistical thinking tu ya. Sebab dia memang melibatkan data melibatkan data. Okay, so jangan takut, nasihat saya jangan takut, walaupun banyak quizzes. Okay, quizzes tu akan menentukan kefahaman you all. Okay, ada calculation. Okay, saya tak nafikan ada calculation, tapi kita tak suruh you prove the formula, tak ada. Kita hanya guna formula je ya. Okay, jangan takutlah. Okay, dan you jangan dengar omokan daripada senior you tu. Okay, mereka tu semua penipu tu. Okay, mereka kata kelas KP2 ni killer lah, kelas KP2 ni macam-macam yang buruk-buruk so you kena happy pandang muka saya ni happy. Sebagaimana saya happy mengajar you all, okay? So saya harapkan you all niat tu niat tu memang kerana Allah Ta'ala. Tapi niat tu untuk menimba ilmu supaya ilmu tu dapat berkembang dalam diri you dan you kembangkan dekat orang lain juga. Supaya kita semua dapat manfaat lah. Okay, especially bila you nak membuat kertas projek lah. Okay, kertas projek ni sangat penting sebab penyelidikan melibatkan data you kena collect data. Okay, tak kira lah sama ada data kualitatif ke kuantitatif, tapi you kena tahu. Especially bila you nak baca artikel. Artikel itu adalah artikel, mungkin artikel kuantitatif, artikel kualitatif. So, kita ajar the basic konsep yang digunakan lah analisis statistik.
Okay. So saya tak kisah kalau yang macam saya kata tadi nak pergi tuition terpulang pada you all. Mungkin nak dapatkan ilmu yang lebih mantap. Okay. Cuma jangan ni lah, jangan claim macam-macam lah. Claim kata ini tak okey kan. So itu atas inisiatif you nak pergi. Saya alukan kalau you memerlukan tuition lah. Okay, sebab trend kat Malaysia tu kan sikit-sikit tuition kan. So kita tak boleh nak jauhkan lah trend tu. Okay, so introduction to statistic. Okay, pengenalan pada statistik. Okay, statistik ni, kenapa dia tak gerak ni? Okay, apa itu statistik? Okay, apa itu statistik? Okay, apa yang you all tahu tentang statistik? Okay, tadi saya dah sebut macam-macam dah. Apa yang you all tahu tentang statistik? Siapa nak Data cakap? numerical. Okay, data numerical. Okay. Lagi? Satu proses dalam mendapatkan data. Alright. Okay, betul. Lagi apa yang you tahu tentang statistik sebelum you masuk? Memang nama kursus ni kaedah pendidikan 2 tapi sebenarnya konten dia statistik. Okay. So kadang-kadang tajuk kursus tu kan macam mislead juga sebenarnya. Okay. Memang konten adalah konten statistik lah. So ada pelajar kata data, cara nak mendapatkan data, okay, semua ada ya. Itu betul semua ya. Kita ada data ya. Data ni maksud kita adalah data mentah. Okay, data mentah. Okay, data mentah yang berbentuk nombor. Okay, numeric. Tadi saya dengar ada numerical number kan. Numeric lah, ada nombor. So itu adalah data. Okay. Untuk apa kita proseskan dia, statistik tu, data tu kita proseskan. Ini dipanggil nama analisis statistik. Okay, analisis statistik. Ada satu berlaku proses. Okay, macam you masak kan. You ada bahan mentah. Kita ada data mentah. Data tu raw lagi. Okay, raw lagi macam ikan. Ikan you kena siam dulu, buang dia punya benda-benda yang tak ni kan, baru you goreng. Okay, so you proses membersihkan tu, letak kunyit, letak garam, so itu adalah proses. Okay, kalau di dalam statistik, dalam ni dipanggil statistic analysis. Okay, statistical analysis, dia membuat satu proses statistik. Okay, macam-macam proses statistik ni ada ya. Nanti kita lihat macam-macam ada. Okay, dan selepas proses itu berlaku, jadilah maklumat, maklumat. Okay, kalau belum diproses, ia adalah data. Okay, kalau you tengok aja data tu kan, itu bukan maklumat lagi ya. So kita tak boleh nak interpret apa-apa. Okay, bila dah jadi maklumat, baru kita ada pengetahuan. Okay, kita boleh interpretasi. Okay, so kalau dekat situ dia kata statistik adalah tool ya, alat. Dia macam kalkulator kan, nak mengira kan, kita ada nombor, lepas tu kita nak mengira. Okay, kita tekan kalkulator. So kalkulator tu adalah alat, sama juga dengan statistik. Okay, statistik ini adalah tool untuk memahami sesuatu keadaan. Keadaan tu nombor lah. Contoh senang, kita ada data pencapaian pelajar, data ujian pencapaian pelajar. Kita tak tahu lagi dia punya maklumat tentang pencapaian, kita hanya ada data. Okay, pelajar ni dapat 40, pelajar ni ada 50. Okay, itu data, kita tak analyse lagi. So bila kita analyse, contoh kita buat kira mean contohnya, kira mode contohnya, kita kenal pasti median contohnya. So kita boleh tahu average tu berapa. So daripada setelah dianalisis itu, dapatlah maklumat. Okay, so itu adalah information lah. Okay, so itu sedikit lah tentang statistik, proses statistik tu. Okay, kalau kita lihat contoh ni ini adalah dua contoh graf.
Graf ni adalah salah satu tool, maksudnya dalam analisis statistik. Okay, graf. Okay, kita tengok graf ni graf garis lurus ni. Okay, so kalau you lihat, kita ada number of husband dekat paksi Y. Kemudian ada dekat paksi X ni, yesterday, today, mungkin tomorrow, third day, second day, fourth day dan seterusnya. Okay, so dia nak buat prediction lah, extrapolation ni, macam prediction. So kalau semalam dia tak ada lagi suami, hari ni dia dah kahwin, ada seorang suami. So boleh tak dia predict esok dia ada more than one husband? Okay, so ini adalah penggunaan graf yang salah lah, tak boleh ya. So kalau dekat dalam surat khabar ke apa-apa, banyak misleading information menggunakan statistik. So sebagai pelajar sarjana, you perlu ada pengetahuan basic. Okay, sama ada data jenis macam ni sesuai tak untuk guna graf begini. Okay, tak sesuai ya. So ini data data nombor bulat lah, number of husband, dan tak boleh predict guna graf macam ni macam memang tak logik lah, dia tak praktikal. Okay, dia tak praktikal. Okay, dan kemudian ada graf di sebelah kanan juga. Ini untuk mungkin dia nak predict sale dia daripada Januari sampai April contohnya. Tiba-tiba ada bahagian dalam bulan-bulan tertentu tu tak ada graf lah. Okay, tak ada lengkuk, tak ada. Okay, so lepas tu dia kata kat situ that there are no data between January and April. Dia cakap alien, disebabkan alien tu kan. So memang ada perkara tu, ini komik lah, kita nak santai-santai ya. So untuk pengetahuan you lah, supaya you kena jadi pelajar yang memahami lah penggunaan statistik tu. Okay, so ini kita you all dah belajar masa kaedah pendidikan 1 tentang jenis-jenis penyelidikan. Kita ada eksperimen, kita ada non-eksperimen. Okay, so eksperimen biasanya true eksperimen. True ni melibatkan randomization, mesti rawat. Sama ada dia buat rawatan, kumpulan rawatan dia masukkan responden dalam kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan rawat, ataupun dia pilih pelajar tu secara rawat. Okay, semua mesti rawat ya. Okay, itu true eksperimen. Okay, biasa true eksperimen ni melibatkan pure science lah, eksperimen pure science, engineering. Okay, non-experimental research, kita ada survey ataupun ada orang panggil cross-sectional research, cross kerata rentas. Okay, survey ya. Developmental research. Okay, developmental research ini adalah R&D. Bila you nak buat produk, okay, biasa kita buat DDR, okay, developmental research, okay, research and design. Okay, kemudian ada yang dipanggil research, dipanggil correlation, tapi correlation ni more kepada analisis sebenarnya. Okay, bukan research type lah. Ada setengah scholar tak berapa setujulah dia dipanggil ni. Kemudian kita ada quasi. Quasi ini yang lack of randomization. Contoh quasi ni dalam bidang pendidikan banyak. Okay, sebab you memang tak boleh separate kan pelajar dalam kelas A dan kelas B. Contoh kelas A you nak ambil 10 orang kawalan. Lepas tu kelas B you nak ambil 10 orang juga kawalan. So tak boleh sebab dia setting dia begitu. Okay, so memang nanti kena marah dengan guru besar kan, dengan PPD ke. Macam mana you nak separate ni. Okay? Tak nak timbul lah benda-benda macam tu. So quasi ni kita ambil je setting yang sedia ada dan kita buat. So di situlah kurangnya randomization tu ya, konsep rawak tu. Okay, so itu adalah reka bentuk. Saya flashback je. Okay, so untuk statistik tadi kan kita kata statistik adalah satu proses. Okay, so proses itu analisis ni terbagi pada dua. Okay, yang pertama descriptive statistik, dari perkataan descriptive tu, describe. Okay, so dekat sini ada dia ada bagi tahu kat sini descriptive statistik describes data.
Okay, maksudnya dia hanya memerihalkan data. Okay, memerihalkan maksudnya dia cerita je, ada contoh 20% pelajar lelaki sekarang dalam kelas saya ni. Ada 44 orang pelajar perempuan contoh. So dia hanya describe je lah. Okay, so tool untuk descriptive statistik kita ada collecting. Okay, kita mengumpul, kita ada organizing, kita susun, kita organize. Okey, strukturkan semula. Kita ada summarizing yang saya buat tadi, summarize. Saya kata ada 20% lelaki, ada 44 perempuan. Kemudian kita presenting data. Yang graf tadi kan, itu adalah presenting data. Okey, itu adalah part of descriptive statistic. Okey. Kemudian selepas kita ada descriptive, kita ada inferential statistic. Yang ini more powerful, di mana kita perkataan inference ni, inferential maksudnya kita nak infer. Infer maksudnya kita nak draw conclusion, nak membuat kesimpulan, okay, berdasarkan suatu kumpulan kecil. Sebab tak mungkin kita nak kaji populasi. Okay, contoh kita nak cari populasi, nak mengetahui lah sikap pelajar tingkatan 5 terhadap struktur kurikulum yang sekarang ni. Maksud inilah pembelajaran, mungkin pembelajaran dari rumah ni, PDPR. Okay, so kita tak mungkin kita nak kaji semua pelajar tingkatan 5. So kita ambil sampel. Okay, ambil kumpulan kecil. Okay, kita ambil sikit dekat Negeri Selangor, sikit kat Negeri Sembilan, sikit dekat Melaka, sikit dekat Perak. Okay, so kumpulan-kumpulan ini adalah sampel kita. Okay, based on this small sample, kita akan buat conclusion tentang populasi. Tengok ya, dekat gambar rajah ni, yang kecil-kecil ni, yang bukit kecil-kecil ni adalah sampel. Okay, sampel kita. Dan kita ada populasi yang besar ni. Okay, so dekat sini, tool yang kita boleh gunakan untuk inferential statistik, kita nak buat making inference ya, nak buat conclusion. Kita ada hypothesis testing. Hypothesis testing ni adalah nak menguji hipotesis. Contoh, okay, saya kata pelajar sarjana pendidikan matematik lebih baik daripada pelajar sarjana saya nak buat pelajar sarjana pendidikan sains contohnya lah. Okay, lebih baik pencapaiannya. So saya claim tu, saya buat hipotesis. Okay, so saya nak kena uji hipotesis saya tu betul ke tak. So bagaimana saya nak uji? Saya ambil sampel pelajar pendidikan matematik, saya ambil pelajar pendidikan sains. So saya ambil markah mereka. So saya buat proses nanti. Okay, kira min, nanti adalah pengiraan dia dan lihat betul tak claim saya tu. Okay, yang ini nanti you akan belajar lah. Kemudian kita nak lihat relationship. Okay, relationship ni sangat senang. Contoh yang paling senang, pencapaian matematik dengan pencapaian bahasa Inggeris. Ada claim kata siapa yang teori bahasa Inggeris tak teori matematik. So kita nak buktikan ada tak hubungan, contoh hubungan negatif. Satu subjek naik, satu subjek turun. Okay, hubungan negatif. Okay, so itu determining relationship. Kemudian making prediction. Okay, berdasarkan you punya grade-grade subjek-subjek ni, boleh tak kita nak predict you punya CGPA akhir? Itu boleh sebenarnya menggunakan statistik. Okay, so kita kumpulkan grade-grade you daripada semester 1, semester 2, so mungkin sekarang semester 3, so kita nak predict you punya CGPA masa final semester nanti berapa. So kita boleh buat prediction ya. So ini semua menggunakan statistik menggunakan data statistik. Okay, ada soalan? Jelas tak? Jelas kan? Alright. Okay, so populasi. Okay, kita ada ni, ramai ni populasi ni. Okay, population inferences can be made. Okay, from, okay, kita tak mungkin, macam saya kata tadi, kita tak mungkin ambil semua orang dalam populasi. Okay, yang kita mampu hanyalah ambil a few of them.
Okey, sebabnya dia akan, you pun dah belajar dalam KP1, dia akan costly especially kalau kita nak pergi luar bandar. Kan? Sabah Sarawak. Kan? Cost tu. Lepas tu tak semestinya kita collect data hari ni semua kita dapat. Okey, nak kena bermalam, macam-macam. Kos semua melibatkan kos dan melibatkan perkara-perkara lain. Okey. So kita nak select representative sample. Sekarang ni siapa yang terpilih daripada yang ramai-ramai ni tadi? Daripada yang ramai ni, bagaimana kita nak pilih kita punya responden, iaitu yang ada dalam sampel kita. Okey, kena jelas ya. Sampel adalah satu kumpulan responden. Bukan kita ada sampel 1, sampel 2, sampel 3, tak ya. Satu sampel itu ada responden, ada ramai responden dalam sampel. Okay, kena jelas tu. Sebab saya selalu baca pelajar tulis ada 50 orang sampel, bukan 50 orang sampel, 50 orang responden dalam sampel saya. You hanya ada satu sampel. Okey, sebab sampel ini adalah kumpulan, satu kumpulan daripada populasi. Okey, itu kena jelas. Okey, so bila kita kata representative, semestinya mempunyai ciri yang menggambarkan the whole population tu. Okey, ciri dia. Okey, mesti mempunyai ciri yang boleh mewakilkan kita punya populasi. So, kita nak guna apa? Yang you dah belajar, kita ada rawak, persampelan rawak dengan persampelan bukan rawak. Yang mana lagi bagus? Rawak ke bukan rawak? Rawak. Okey, rawak lah paling baik. Okey, rawak. Sebab rawak ni maksud dia macam lucky draw lah. Kan you pergi apa ni, kalau ada dinner ke apa kan, dia cabut at random kan. Dia letak nama tu, letak dalam bowl, dia cabut at random. So tak ada bias dekat situ ya. So rawak is always the best. But sometimes kita tak mampu ada rawak. Contoh dalam quasi lah. Especially kalau kita melibatkan kajian-kajian keberkesanan ni. Memang susah nak rawak lah. Okay, that's why kita panggil quasi eksperimen ya. So, tetapi ada masalah juga. Walaupun kita rawak, kan, tapi ada masa tak representatif juga. Okay. Okay, macam contoh you lucky draw tu. Okay. Seingat saya lah, kalau saya lucky draw kan, mana-mana tempat, saya tak pernah dapat. Okay, so maksudnya representative itu masih lagi ada unsur bias lah, tapi very small lah. Okay, very small. Okay, sebabnya bila kita kata tentang representative ini, kadang-kadang orang menyalahkan takdir kan. Asyik-asyik dia je dapat, asyik-asyik dia je dapat. Tapi itulah lumrah alam kan. Sebab that's why bila kita cakap kita nak buat persampelan rawak, you kena identify apa maksud persampelan rawak. Kita ada simple random sampling, kita ada cluster random sampling, kita ada apa lagi? Apa lagi yang you all belajar? You all dapat CP1A ni, bagi tahu apa random sampling yang ada. Ini macam mana dapat A ni? Saya dah sebut simple random, cluster, random sampling, apa lagi? Sampel rawak. Tematik. Rawak. Sistematik. Apa lagi? Strata. Rawak sistematik berkelompok. Lagi? Ada satu lagi, ada a few. Berkadar, rasa berkadar. Berkadar itu proportional stratified random sampling. Dia under random. Ada satu lagi. Apa ya? Berkelompok. Systematic random sampling. Okay, systematic. Lepas tu ada juga multi-stage. Okay, multi-stage maksudnya mula-mula you guna cluster. Lepas guna cluster, you guna stratified. Lepas guna stratified, you guna random sampling. Akhirnya mesti guna random ya. Walaupun you guna stratified, okay, stratified tu just you nak
nak berapa lelaki, berapa perempuan. Tapi akhirnya you kena pick at random tu adalah simple random sampling. Okay, so kena ni ya, kena tahu tu ya, apa-apa pun akhirnya you kena list nama, pick one by one. Okay, yang stratified tu hanya nak tentukan lokasi dia. Okay, nak tentukan lokasi sahaja ya. Okay, so non-random kita ada macam-macam. Snowballing, purposing, apa lagi? Convenient. Lagi apa ya? Kota. Kota. Kota betul. Kota. Lagi? Apa lagi? Bertujuan. Persetujuan. Kesimpulan bertujuan. Purposive kan? Snowball. Ya. Okay, so itu semua adalah jenis-jenis non-random lah. Okay, itu untuk refresh balik. Okay, sekarang bila melibatkan kuantitatif, dia memang tak lari daripada pemboleh ubah variable. Bila kita kata kuantitatif, kita mesti ada variable. Mesti ini konsep paling penting lah dalam kuantitatif study ya. Okay, semisal kata sekarang you nak beli buku dekat kedai buku. Okay, so apa variable yang you consider masa nak beli buku? Apa variable? Harga doktor. Harga buku, tajuk konten, bidang, Jenis. Konten Cantik ke tak? Ability. Penulis. menarik. Penulis. Berat buku, berat buku. tidak, Berat buku, berat ke tak? Ketebalan buku. Ketebalan buku. Ketebalan. Ketebalan buku. Berat buku. Kualiti kertas. Size font. Size font, you nak size berapa? 16? Jenis font, sorry. Jenis font. boleh. Okey, jenis font. Tanya Roman ke, Sanskrit ke, Sanskrit ke, apa lagi? Pengarang. Lukisan dalam buku. Dalam tu Illustration. Okey, semua itulah. Itu semua Nampak. variable ya. Okey, you nampak ya, ada variable itu kuantitatif. Apa contoh variable yang kuantitatif? Yang ada nombor. Tahap. Harga. Harga. Lagi kan? Harga. Ketebalan buku. Bilangan muka surat. surat. Kuantitatif. Dan kita ada variable yang kualitatif. Apa variable yang kualitatif? Cantik. Cantik ke tak cantik? Penulis. Cantik, Cun ke tak? menarik ke tak? Penulis buku. Menarik. Konten. Warna. Okay, so itu kalau you perasan ya, itu adalah variable pemboleh ubah. Okay, apa itu pemboleh ubah? Adalah apa? Pemboleh ubah tadi. Kalau you lihat, harga, design, lepas tu bilangan muka surat, apa itu? Apa benda variable tu? Dalam bahasa pasar kita lah. Apa benda tu? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah bebas. Pemboleh ubah. Kenapa? Sebab Itu pemboleh ubah tu. Penyebab. cari Ciri-ciri dia. dia. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Ada ciri-ciri, ada perkataan, ada yang sebut ciri-ciri. Okey. Pemboleh ubah tidak ni bersandar. adalah ciri-ciri, karakteristik dia. Okey, ciri-ciri ya, dalam bahasa layman kita adalah ciri-ciri. Okey. Janganlah pula you pergi sebut dekat mak you ke, okey mak, hari ni saya nak consider pemboleh ubah ini nak membeli buku. Janganlah. Pening mak you. You cerita pasal pemboleh ubah pula. You cakaplah yang bahasa yang orang faham, ciri-ciri. Okey? So you kena faham tu ya. Kita dalam akademik ni kita tak cakap ciri-ciri, kita lebih cakap pada pemboleh ubah. Okey? Pemboleh ubah. So di situ kita dah settle pemboleh ubah. So di sini variable is some characteristic tadi lah about population atau sampel. Contoh pemboleh ubah dalam kita punya bidang pendidikan. Kita ada student grade, itu pemboleh ubah. Student grade, student achievement ke, student weight ke, berat badan. Kalau bidang sukan kita nak tahu student height ke untuk kira BMI contohnya. Dan biasanya kita guna capital letter nak denote
grade tu. Okay, kemudian the values of the variable, value yang di-assign, okay, yang mewakilkan pemboleh ubah itu adalah dalam satu julat lah, range of possible value. Contoh student marks tadi, dia boleh value daripada 0 to 100 contohnya, ataupun quiz you mungkin antara 0 to 20, total dia 20. Okay, so itu nilai yang diberi sebab kita bercakap tentang nilai kuantitatif. Okay, nilai kuantitatif. Kemudian data, bila kita kata data, it always yang raw data ya, data mentah. Okay, data adalah nilai yang kita perhatikan. Maksudnya you collect data, itulah kita punya nilai. Okay, so nilai student markah you tu mungkin 67 atau 74, 71, itu nilai yang you perhatikan. Okay, so itu adalah data ya. So ini definasi yang you perlu tahu yang melibatkan statistik lah. Okay, variable tadi. Kan tadi kita kata ciri-ciri. So dia ada pelbagai jenis yang kita dah sebut tadi. Kita ada quantitative variable, kita ada qualitative variable. Okay, kalau dekat sini kita ada nama lain variable, kita ada factors. Okay, factors. Lain ciri-ciri tu ya. Factors kita sebut. Okay, kita ada independent variables. Okay, kita ada predictors. Lepas tu kita ada grouping variables. Kita ada classification variables. Okay, so ini biasanya kita panggil grouping variable lah, yang discrete, pemboleh ubah discrete. Okay, so biasa kalau independent variable, okay, yang ini satu term yang selalu disalahgunakan lah. Okay, so kita selalu cakap ini biasa ya, pensyarah pun dah terbiasa ya guna. Kalau independent variable dengan dependent variable sesuai digunakan apabila melibatkan kajian berbentuk eksperimen. Kalau you lihat dalam definisi dia, okay, independent variable ni bila kita manipulate something. Manipulate maksudnya kita buat intervensi. Okay, kita buat intervensi. So, sesuainya panggil independent variable. Kalau tak, biasa kita panggil factor variable ataupun predictor yang meramal. Okay, ataupun grouping variable. Okay, so ini adalah nama-nama lain ya untuk independent variable ya. Tapi saya faham dekat senario di Malaysia ni memang kita, bukan di Malaysia je, di satu dunia ya, memang kita always kata IV, DV, IV, DV, IV ya. Okay, tapi sebenarnya IV dengan DV itu untuk eksperimen. Okay, seterusnya yang ini untuk dependent variable. DV kita, macam saya kata, dia sesuai bila kita melibatkan sesuatu intervensi lah. Okay, kalau bukan melibatkan eksperimen, kita boleh panggil outcome variable. Outcome tu yang kita akhirnya jadi apa? Outcome kan? Contoh grade. Grade is outcome variable. Okay, grade. Always outcome. Okay, kita nak lihat itulah hasil dia. Okay, respond variable ataupun comparison variable. Okay, ini adalah semua nama variable yang melibatkan dependent lah. Nama lain dia ya. Okay, ini adalah contoh-contoh. Kita ada independent variable, dependent variable. Kita ada moderator variable, extraneous variable, kita ada mediating variable, dia macam-macam ya. So you boleh try tengok. So saya pasti you all tahu apa itu IV dengan DV ni. Okay, kalau lihat dekat situ, IV ni yang menyebab sesuatu perubahan tu berlaku. Yang menyebabkan, dialah yang menyebab to cause changes, okay, in another variable. Okay, so contoh kat situ, bila kita study, of course dia akan mempengaruhi test grade. Kalau kita tak study, maksudnya test grade tu macam tu je lah. Okay, so maksudnya jumlah you mengulang kaji mempengaruhi. Okay, so maksudnya IV you adalah jumlah mengulang kaji. So kena faham ya, IV dengan DV ni. Kemudian DV, benda yang terjadi itulah iaitu test grade. Okay, test grade, benda yang berlaku, yang berubah.
Okay, kemudian kita ada moderator. Ini adalah variable yang dia macam orang tengah lah. Kan, dia orang tengah. Okay, contoh kat sini, perhaps the relationship between studying, jumlah belajar dengan test grade ini berubah disebabkan beberapa jenis ubatan. Contoh kan, kalau saya ingat ada orang jual pil pintar lah, kan ada banyak kan. So contohlah, kalau you ambil pil ini, you lagi akan dapat grade yang lebih tinggi kononnya. Okay, so dia macam, dia bukan directly akan mempengaruhi, tetapi dia mungkin mungkin menyebabkan pengaruh jugalah. Okay, itu dipanggil moderator ya. Dia macam dalam forum, orang jadi moderator tu dia just moderate je. Okay, extraneous variable yang ini adalah variable yang dia kata kat situ may compete with the independent variable in explaining an outcome. Okay, so dia berbeza dengan moderator. Yang ini dia hampir-hampir jadi macam independent. Okay, so ini biasanya memang kita nak kena check lah. Kadang-kadang kita kata kalau kita jumpa doktor kan, kita jumpa doktor, kita sakit gigi. Okay, doktor tanya simptom. Apa sebenarnya you makan tadi? Mungkin you kata makan gula-gula. Tapi sebenarnya mungkin bukan disebabkan gula-gula. Memang mungkin you punya saraf tu sebenarnya dah sakit. Okay, so itu extraneous variable yang you perlu perhatikan ya. Confounding, dia panggil kat situ confounding variable. Okay, so dekat sini contoh pre-knowledge. Okay, tadi kita ada amount of studying. Okay, independent variable. Okay, yang affect test grade. Okay, contoh you all lah. Okay, kalau nak bandingkan pelajar-pelajar yang dah ada background, okay, pelajar matematik lah, okay, dan sains yang memang dah ada background statistik. Okay, pre-knowledge itu adalah boleh dianggap external variable kerana dia mungkin akan mempengaruhi juga test grade, sama macam amount of study tu. You study banyak mana pun, tapi kalau pelajar tu dah ada pre-knowledge, yang memang dia dah ataupun dia memang cikgu statistik dekat sekolah, itu lagi bahaya dia pun sama handal macam pensyarah. So you tak boleh nak ni lah, you tak boleh kata jumlah dia study itu mempengaruhi dia punya test grade. Okay, so itu sampai situ. Ada soalan tak? Okay, tak ada. So kita ada definisi operasional dalam you punya bab 1 kertas projek. Okay, yang ini you kena perhatikan variable apa yang you guna dan apakah you pengukur variable itu. Okay, so ini adalah a precise definition. Okay, definisi yang paling yang dekat dengan apa yang you ukur. Contoh, kalau you study on intelligence, apa yang you maksudkan intelligent? Dalam bidang sejarah, intelligent ni apa? Dalam bidang matematik ni, intelligent ni apa? Adakah IQ dia ke? Okay, so you kena define ya. So dekat situ operational definition yang saya guna mungkin score on a statistic test. Kalau you mungkin you guna score on history test, saya tak tahu. Okay, kemudian anxiety, satu lagi variable yang orang selalu guna. Okay, apa maksud anxiety? That's why you kena tahu you punya variable dan alat pengukur variable tu. Okay, macam saya nak lihat variable weight kan, weight jisim, berat badan manusia contohnya, pelajar. Okay, saya tak boleh ukur dengan kayu pembaris. Itu dah salah lah, tak valid dah kita punya instrumen ya. So you kena tengok ya. Kemudian memory, apa maksud yang you kata memory? Mungkin dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, pendidikan Islam, memory tu mungkin dia nak buat hafazan. Okay, mungkin dalam kelas bahasa Inggeris, dia nak tengok berapa yang pelajar ingat tentang vocabulary. Okay, so you kena
mengikut operational definition. Dan sebaik-baiknya saya nasihatkan you cite definition siapa yang you guna. Okey, buat rujukan. Okey, orang Schulman kata ini tentang intelligence. So you kena be specific ya. Jangan tak ni. Okey, ini nanti kita check. Okey. So yang ini pun you dah belajar dalam KP1, skala pengukuran. Okey, kita ada nominal, ordinal, interval ratio. Okey, nominal. Dia nampak peringkatan dia tu. Okey. Peringkatan ya. Nominal yang paling rendah. Kalau dalam kuantitatif, okey, dalam kuantitatif study, nominal ni macam tak laku lah. So sebaik-baiknya jangan kutip data nominal. Elakkan data nominal ya, sebab you tak boleh run analysis yang powerful. Okey, yang powerful. Ordinal pun. Okey, nominal ni contoh apa nominal? Jantina. Data nominal. Nama. Contoh. Nama. Nama kan. Dalam survey kita tak boleh ambil nama orang melainkan memang ada keperluan lah. Tapi kita tak boleh ambil nama orang. Okey. Nama lagi selain nama nominal? Tahu. Gender. Gender, betul. Gender. Kita ada lelaki perempuan. Okey, kita tak kata lelaki lebih baik daripada perempuan. So nominal ni dia tak ada ranking. Okey, dia tak ada ranking dan dia adalah kualitatif in nature. Kualitatif ya, sifat dia adalah kualitatif. Gender, lelaki, perempuan. Okey, ordinal. Kita naik sikit ordinal, ada daripada kataan order tu, dia mesti ada ranking. Lelaki dan perempuan tak boleh jadi ordinal. Apa yang boleh jadi ordinal? Tahap kepuasan pelanggan. Okay, tahap kepuasan boleh, tahap kepuasan. Saiz daripada kecil ke besar. Saiz daripada kecil ke besar boleh. Tahap penguasaan bahasa. Markah. Tahap penguasaan bahasa boleh. Okey, saya nak tanya satu. Saya pernah baca dalam satu buku tau. Dia kata status perkahwinan adalah ordinal. You setuju ke tak? Tak setuju. Status perkahwinan adalah ordinal. So bagaimana kita nak rank kan? Belum berkahwin, setelah berkahwin. Bujang. Ya. Telah Macam mana bercerai. dia mesti ada satu order tau. Contoh order yang tinggi ke. Adakah berkahwin dengan tidak berkahwin itu adalah satu order? Mesti tanya Tidak. ketiga, isteri keempat. Jadi dia bukan ordinal. Bila you nak categorizekan data ni, you kena fikir boleh ranking ke tak boleh ranking. Okay, contoh pencapaian pelajar, grade pelajar A, B, C, D, E. So itu you boleh ranking. A paling atas, kita normalnya A Boleh. paling atas. Kan? A, B, bawah, lepas B, C. So itu ranking ya. Sama juga dengan grade gaji, grade pangkat you all, DG41, DG44. Lepas DG44, DG48 kan. So itulah tangga grade. Okay, kita ada dia bukan nombor dia ada, memang you nampak nombor kat situ, tapi nombor itu tidak boleh buat calculation. Okay, tak boleh buat calculation. Sama juga macam nominal. Nominal you boleh ada nombor. Contoh nombor rumah. Kan nombor rumah saya 23. Tapi you tak boleh buat calculation. 23 tambah dengan nombor rumah sebelah 25, tambah dengan nombor sebelah 26, 25, 27. You nak buat calculation boleh tapi tak ada maksud. Okay, kena ingat ya, nominal, ordinal memang ada nombor. Walaupun kita kata tadi kita melibatkan kuantitatif, ada nombor wujud. Macam contoh jersey bola
sepak ataupun jersey bola sepak lah yang ada nombor kan. So nombor itu hanya mewakilkan. Dia adalah nominal dekat situ. Okey. Dia tak kata 11 tu lebih tinggi daripada nombor 12. Sebab itu hanya nak bagi nombor dekat pemain bola sepak. Sama juga nombor plate kereta. Plate kereta pun sama. Dia adalah nominal. Walaupun dia ada nombor tapi dia tak ada maksud. Dia hanya perwakilan. Okay? So yang bersifat nominal ordinal ni dipanggil qualitative data. Macam saya cakap tadi, qualitative data. Dan bila qualitative, kita boleh gunakan analisis statistik yang dipanggil non-parametric. Okay, so nanti kita akan lihatlah apa itu non-parametric. Okay, kemudian data yang lebih tinggi kita ada interval selang kalau dalam ni selang, okay, dan juga ratio nisbah. Okay, apa beza interval dengan ratio? Interval dengan nisbah. Siapa nak bagi tahu? Kalau interval kosong ada nilai. Okay. Ratio kosong tiada nilai. Apa maksud kosong ada nilai, kosong tak ada nilai ni? Saya tak faham ni. Saya Contoh kalau interval, kalau macam markah ke suhu ke, maksudnya kalau suhu kosong tu maksudnya memang ada suhu kosong darjah Celsius lah. Kalau macam ratio, kalau macam ketinggian, kalau kita cakap ketinggian kosong maksudnya tak ada ketinggian. okey. Tak So yang Atika cakap tu memang betul lah. Dia macam ada sifat interval ratio kat situ bila zero. Zero tu maksudnya, okey, kalau kita kata score tu zero, apa yang kita boleh kata tentang IQ pelajar? Contoh, zero. Apa yang kita boleh ceritakan tentang IQ pelajar? IQ rendah. rendah. IQ rendah? Ya ke? Do you think dia punya IQ rendah? Sebab berdasarkan markah dia. Tidak mencapai tahap penguasaan. Okey, tak boleh Tak faham, Okey. dia tak faham. So interval ini skor yang you cakap tadi, skor IQ adalah interval. Maksudnya zero itu is meaningless. Meaningless tidak memberi maksud yang mutlak. Okey, tidak memberi maksud yang mutlak. Lain dengan ratio, zero itu memberi maksud. Contoh, weight, berat badan. Okey, weight. Okey, zero di situ. Kalau 0 kilogram maksudnya apa? Tak berat. Tak ada berat kan? Kalau kita kata zero money, income, Tak ada duit. tak ada duit. Okey, so bermaksud zero itu mempunyai maksud yang nyata. Okey, so itu perbezaan interval ratio. Tapi biasa interval ratio ni dia lamsamkan dalam satu kategori saja. Dia tulis interval ratio. So jangan takut jangan takut nanti tiba-tiba soalan kuis kata skor ni interval ke ratio? Tapi tak tahulah, mungkin kalau Encik Zul ada soalan macam tu, you kena hati-hatilah. Okey. So yang pastinya yang berbeza hanyalah melibatkan zero tu tadi zero is meaningless dengan zero tu memang ada meaningful. Okey. Dengan zero yang ada meaningful Okey. So kalau lihat dekat sini lagi tinggi dia punya tempat, okey, maksudnya ratio paling tinggi sebab zero tu boleh adalah zero tu wujud. Okey, wujud dengan nyata. So that's why kalau boleh dapatkan data yang ratio interval. Okey, jangan ambil data nominal ordinal. Nominal ordinal ni biasa untuk independent variable, okey. Okey. Kalau kita nak dependent variable mesti collect interval ratio. Okey, kalau kita nak pencapaian ke kan? Pencapaian pelajar. So you jangan tanya dia punya grade. Okay, kalau boleh markah dia, the exact number yang dia dapat. Contoh dalam test history 80 ke 90 ke. Kalau grade dia dah jadi ordinal. Kan dia boleh kan daripada nombor daripada markah tu you transfer kepada grade kan.
Boleh kan? Tapi bila you dah dapat grade, you tak boleh transfer kepada nombor sebab you tak tahu. Okay, misal kata dalam you punya questionnaire kan, you tanya berapakah pendapatan anda ataupun tandakan pendapatan anda. So, you ada kat situ kategori 1,000 hingga 2,000. 2,000 hingga 3,000. So, saya pun tandalah 1,000 hingga 2,000. Okay? Tiba-tiba you nak guna data ratio, interval. Okay? Tapi you dah terbuat data tu data kategori, data ordinal. So, dah tak boleh. You tak tahu dah dia punya income tu sebenarnya berapa. So hati-hati ya dalam membina instrumen, kena hati-hati. Sebaik-baiknya buat instrumen tu untuk dependent variable, interval, ratio supaya you boleh analyze. Sebab bila kita ada interval ratio ni kita boleh guna parametric test. Okay, parametric test ni kalau makam dia dalam statistik, dia makam dia tinggi lah. You boleh buat macam-macam dengan parametric test. Okay, dengan interval ratio. Tapi kalau you hanya data interval ratio, nominal, ordinal, contoh gender. Kan? Gender macam mana you nak kira min dia? Tak boleh kira min. Ya, gender you ada lelaki perempuan. Contohlah, dalam SPSS dia tulis, dia wakilkan je. Gender 1 lelaki, 2 perempuan. Itu diwakilkan saja untuk dalam bentuk nombor dia wakil. Tapi you tak boleh tambahkan 1 tambah 2, 3 bahagi 2 dapat 1.5. Apa maksud 1.5? Separuh lelaki, separuh perempuan. Tak boleh ya. Okay. So itu konsep yang you perlu tahu. Nominal, ordinal sebaik-baiknya elakkan. Melainkan memang you nak guna untuk categorical data. Okay. So itu adalah level. So ini adalah dia punya summary tadi. Okay, summary yang saya cerita. Kita ada nominal, kita ada ordinal, kita ada interval, kita ada ratio. Tadi dah summarize saya tadi kan. Okay. So yang you perlu tahu, okay, yang ini yang ramai orang confuse ya, Likert scale. Okay, Likert scale. Yang ni yang you selalu nampak dalam questionnaire. Likert scale adalah ordinal. Sebab dia categorical yang berranking. Okay. Kita ada strongly disagree, kita ada disagree, kita ada neutral. Walaupun neutral tu sebenarnya dia macam separuh lah. Separuh sana, separuh sini kan. Tapi sebenarnya ada setengah scholar tak suka ada neutral ni. Okay. Sebaik-baiknya buang lah sebab dia macam atas pagar kan. Dia tak nak berpihak pada mana-mana. Tak boleh sebenarnya. Kita kena ada stand. Kita nak agree ke disagree. Kena ada stand. Dalam hidup pun macam tu. Ya, tak boleh neutral ya. Walaupun apa pun you need to have your own stand. Okay. So dekat situ you nampak dia ada pemeringkatan dekat situ ya. Okay. So kita ada untuk data kuantitatif dekat atas ni kita ada yang bentuk discrete variable dan juga continuous variable. Discrete ni dia macam dua alam sikit. Dia dua alam, dia ada bahagian dia kuantitatif dan ada bahagian dia kualitatif. Okay, dia dua alam ya sebab contoh countable ya. Gender tu. Okay. Berapa bilangan lelaki? Kita kira lelaki seorang, lelaki 1, 2, 3, 4. So yang mana yang bersifat kualitatif dia biasanya discrete data. Okay, discrete data in term of kita nak kira je frekuensi. Okay, kita nak kira grade ada berapa orang yang dapat A, berapa orang dapat B, berapa orang dapat C, berapa orang dapat D. Itu sahaja. Okay, sifat discrete dia. Okay, sifat discrete dia. Kemudian yang continuous ni memanglah. Okay, yang continuous contoh kita ukur berat badan kan. Akan dapat 66 tepat. Dia mesti ada awal kita 6.2. Okay, dia ada ciri-ciri selanjar itu. Continuous. Okay, dia mesti continuous. Okay, so ini yang interval ratio lah. Okay, yang interval ratio ni biasanya continuous. Okay, so ada soalan? Ada soalan setakat ni? Yang ini memang you kena clear ya. Yang you kena clear sebab discrete data ada perwakilan dia.
continuous data ada perwakilan dia. You tak boleh guna sebarang Contoh gender, you tak boleh wakilkan gender guna histogram, tak boleh. Histogram pernah tengok histogram kan? Histogram tak boleh guna untuk represent gender sebab nanti kita nak guna graf tau. Graf bar chart ke, pie chart ke. So setiap graf itu perlu tahu sama ada dia discrete ke dia continuous sebab bukan semua graf boleh digunakan. Macam komik tadi, komik tadi ada contoh dia. Okey. So habis untuk topik yang pertama. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan? Ada nak tanya apa soalan-soalan kuis ke? Boleh tanyalah. Tak kan? Apa Kalau tanya soalan Melayu Doktor? Dapat ke jawapan? Kuis bahasa Melayu. Tapi siapa yang nak ambil kuis dalam bahasa Inggeris, boleh. Sebabnya kita ada pelajar international saya rasa. Biasanya soalan kuis ni macam mana dia akan bagi tahu kita, Doktor? Apa? Biasanya soalan kuis macam mana dia akan tanya kita? Macam mana dia tanya? Sorry, tak jelas. Soalan kuis dalam tajuk-tajuk ni macam mana dia akan test kita? Dari segi sudut definisi ke, pengecaman ke. Bentuk Bentuk soalan. ni. Bentuk dia. Bentuk. Biasanya multiple choice lah macam KP1. Sebabnya kalau subjektif dia susah sikit nak tanda lah. Biasa multiple choice tapi pendapat saya multiple choice lagi susah sebenarnya. Multiple choice tu lagi susah. Doktor, tugasannya untuk subjek KP2 ni bagaimana? Adakah kuis dan juga tugasan assignment saja? Tadi saya dah beritahu. Tadi saya beritahu ada 5 kuis. Kita ada topik dalam 13. So mungkin akan combine chapter 1, minggu pertama dengan minggu kedua satu kuis. Minggu ketiga dengan minggu keempat satu kuis. Saya tak tahu. Nanti Encik Zul akan terangkanlah salah sikit. Kewajaran dia macam mana? Boleh? Doktor, kuis ni online ke? Ya, kuis online. You rajin nak datang UKM ke? Boleh. Saya jadi you punya invigilator. Duduk depan saya. Boleh? Betul bagi jawapan lah. Apa? Kuis ni serentak ke, Doktor? Bagi jawapan. Apa lagi? Kuis ni serentak ke, Doktor? Ya, dia akan bagi tahu bila you boleh ambil kuis tu. Biasanya hari Sabtu lah, hari Sabtu pagi biasanya. Okay, hari Sabtu tu janganlah pergi kenduri kahwin ke, nak pergi bercuti ke mana-mana ke. Hari Sabtu yang Encik Zul bagi tahu tu jangan ya. Tidak kosong lah. Melainkan kalau you ada urusan rasmi, berbengkel ke, itu kita boleh terima lah. Tapi kalau you nak pergi, Ada kelas. kalau nak apa? Kalau ada kelas tambahan, Kalau ada, itulah kena ada formal formal letter. Sebabnya kita pun tak nak buat soalan tu banyak-banyak kan, banyak-banyak kali. Sebabnya ramai ni. Biasa kalau KP2 ni beratus lah. Beratus tu biasa 200 cecah lah. Set 1, set 2, set 3. So kita nak accommodate semua pelajar tu agak agak sukar lah. Okay. So harap you all tolong ni lah. Kan kita mudahkan kerja orang mudahkan kerja kita tu lah. Doktor nak tanya. Ya. Istilah-istilah dia dalam soalan bahasa Melayu ni dia akan sama juga ke macam mana? Dalam bahasa Melayu sama lah. Ataupun contoh continuous diubah balik jadi perkataan lain ni ke? Tak, continuous tu selanjar. Saya beritahu sekarang. Itu sebab you kena attend kelas saya. Walaupun kuliah tu dalam bahasa Inggeris, dia punya nota dalam bahasa Inggeris,
you kena salin. Bila saya kata data continuous tu maksudnya data selanjar. Tadi saya dah sebut. Data discrete. Discrete tapi ejaannya D-I-S-K-R-E-T. Discrete. Okey, yang lain tu nominal sama, ordinal sama. Interval tu adalah sela atau selang. Ratio adalah nisbah. Okey, so itu you kena ni lah, ambil perhatian lah. Sebabnya nota saya ni memang dalam bahasa Inggeris. Okey. Tapi kalau nak ambil kuis tu dalam bahasa Inggeris pun boleh ya doktor? Boleh. Tak, bagi tahu doktor Encik Zul nanti, bagi tahu dia. Supaya dia tak pening lah. Sebabnya saya faham ada mungkin yang first degree dia in English ke, kan ada term-term yang dia belajar in English yang you kena ambil perhatian lah. Sebabnya kadang-kadang bahasa Melayu ni bila ditranslate tu dia jadi pelik lah. Macam descriptive statistik lah. Kalau bahasa Melayu dia statistik perihalan. Okay? Statistik perihalan. Kalau betul-betul ayat Melayu dia. Apa ulang balik ni tadi doktor? Statistik perihalan. So that's why kadang-kadang agak payah lah untuk kami sebab kami kadang-kadang memang term yang kami belajar dulu in English, so kami catch up lah juga perkataan dalam bahasa Melayu tu. So bila mungkin ada katanya you lagi terror daripada kami. Yes, Adam. Tanya apa Adam? Ni doktor, berkenaan dengan slot quiz tu, saya ada kuliah isu-isu pendidikan. Saya Haikal dan Faizal. Mungkin Encik Zul buat malam tu saya tak pasti dia. Oh, malam ya. Tahu kalau dia kata pagi you kena bagi tahu. Cepat mungkin supaya dia tahu yang pelajar pun ada kelas lain. Baik. Terima kasih doktor. Saya tak tahu mungkin pagi mungkin malam lah. Kalau you all ada kelas pagi tu maksudnya malam lah tu. Okey, terima Doktor. kasih Doktor, markah kuis tu, maknanya markah kuis tu sekalikan dengan campur dengan tugasan kita ke doktor? Dia ambil kira ke? Tak silap saya markah kuis tu 5 tu 70 kot. Saya pun tak ingat. 70% tambah semua jadi 70% dan assignment 30% kalau saya tak silap. Tunggulah Encik Zul bagi tahu. Doktor. Saya tak berapa jelas tadi malam tu apa yang malam sebab saya punya line terputus-putus kat sini. Kuis malam. Kuis malam hari Sabtu malam Ahad. Kuis malam. Lagi satu doktor sebab sini kami agak guruh dan juga kilat sekarang ni. Jadi saya tak jelas. Saya dengar tadi perihalan tu apa benda tu doktor? Statistik deskriptif statistik. Kita panggil perihalan, statistik perihalan. Deskriptif statistik. Okey. Perihalan. Sorry doktor sebab saya tak dengar kat sini. Putus-putus sekejap putus sekejap okey. Kita nak mula kuisnya. Memang guna. Apa ya? Jangkaan ni bila doktor untuk mula kuis? Saya Zul. Tunggulah baru topik 1 kan. Nak kuis terus saja. Saya banyak kuis. Siapa yang tanya tu bagi dulu doktor. Ya betul. Macam sekarang kita tak kuis lah. Tak esok Sabtu. Boleh bagi yang akan dibagi oleh Cik Zul nanti. Senang sikit. Okey. So kita habis. Kita buka. Boleh teruskan ya? Boleh. Boleh doktor, boleh. Tak lagi tu okey lah tu. Okey, mari kita masuk kepada tadi kita cerita kita ada 2 jenis statistik. Kan? Kita ada 2 jenis statistik, statistik perihalan ataupun statistik deskriptif dan statistik inferensi. Okey, statistik deskriptif
deskriptif dan statistik inferensi. So macam saya kata tadi, deskriptif statistik ni yang paling bawah, yang paling asas. You kena tahu deskriptif statistik. Okay, deskriptif statistik kena tahu. Okay, ini yang kita dah sentuh tadi, populasi, kita ada sampel. Okay, ada satu perkara yang saya nak ingatkan kepada you all. Kita ada mungkin macam you all mungkin ada study on population itself. Sebab population ni mungkin kecil je. Okay, biasa yang kecil ni macam dalam pendidikan khas ke, kan? Yang memang kumpulan dia memang kecil, yang memang doable lah nak buat research. Bila you all ada populasi, you tak boleh buat inferential statistik. Okay, you kena buat descriptive statistik sahaja. Itu satu ya yang you kena faham. Okay, sebab you dah ada populasi. Kenapa pula you nak buat conclusion from sample to the population? Sebab inferential tu maksud you draw conclusion from the sample to the population. Okay, kena faham tu ya. Bila you hanya ada populasi, mungkin dekat Malaysia ni ada 50 orang dia ada penyakit. Contohlah, saya buat je lah penyakit tak ingat ataupun kan dia ada apa ya dalam pendidikan khas tu tak boleh mengira, tak boleh tu kan. Dia ada 50 orang je, contoh lah, saya make up je ya. So itu you hanya boleh kaji secara deskriptif. You tak boleh buat inferential statistik, tak boleh buat powerful analysis tu sebab you dah ada populasi. Okay, it's meaningless. Memang tak valid pun kalau you dah lah 50, lepas tu you nak ambil 10 orang je, tak boleh ya. Dia ada formula sample size. Okay, dalam KP1 dia dah ajarkan bagaimana nak cari sample size yang sesuai. Okay, so kalau dah ada populasi 50 orang tu, study the whole population tu. Okay, nak buat apa? Dah you memang ada banyak tu je. Okay, tapi hanya boleh guna descriptive statistik. Okay, so ini tadi bila kita ada populasi, kita boleh buat mean, contohlah buat pengiraan sebab kita ada quantitative data. Okay, sekarang ni kita fokus pada quantitative data. So apa saja yang pengiraan yang melibatkan populasi kita panggil parameter. Contoh mean, dia ada mean population. Okay, apa saja pengiraan yang melibatkan statistik. Okay, contoh berat badan. Kita boleh kira semua orang punya berat badan. Okay, contoh. Okay, so dia ada simbol dia. Okay, simbol dia adalah mu ya. Saya tak ni pula ya. Saya tak nak kena tulis ni. Ada ni ke pen kat sini. Pen. Okay. Ini simbol dia mu. Okay, simbol dia mu. Ini untuk population punya mean. Kalau statistik, ini adalah nilai mean X bar. You perasan kan? Ada X bar, ada mu. Mu ini adalah simbol mean untuk populasi. X bar ni adalah simbol mean untuk sampel. Okay, so apa saja pengiraan yang melibatkan statistik, melibatkan sampel dipanggil statistik without S ya. Apa saja pengiraan yang melibatkan populasi dipanggil parameter. Okay, parameter. Okay, so you kena tahulah tu. Kita ada standard deviation, sisihan piawai. Macam ni. Ni formula dia. Formula lah, simbol dia. Okay. Kalau statistik sampel kita ada simbol standard dia sisihan piawai S. Okay, kita boleh kira dua-dua ni. Sisihan piawai populasi, kita sisihan piawai sampel. Okay. Dia melibatkan benda yang sama. Okay, so kita ada itu. Okay, senario nanti you buat. Okay, so dekat sini deskriptif statistik. Kita ada nombor sekarang. Kita ada kelas A dengan kelas B. Okay, kalau you lihat. Okay, sekarang ni kita lihat nombor je. Kita ada raw data.
Okay, kita ada raw data. Boleh ke kita kata kelas A lebih baik daripada kelas B? Tengok betul-betul nombor dia. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab kelas B pun ada yang lebih tinggi daripada kelas A juga. Buat perbandingan markah tertinggi, markah terendah bagi setiap kelas. Okey, itu salah Dia satu kira cara. macam seimbang. Okey, boleh. Salah satu cara untuk analyze. Okey, so macam saya kata tadi, hanya based on raw data kita tak boleh dapat apa-apa information. Nampak kan? Tadi ada proses tadi kan? Mesti ada lakukan satu proses statistik. So sekarang ni kita perlu melakukan satu proses, iaitu proses dia adalah descriptive statistik. Okey, descriptive statistik yang macam saya ajar tadi kan ada presenting lah, kita ada summarizing lah, apa lagi? Ada macam-macam kan? So sekarang ni kita nak guna summarizing, kita nak cari average dia. Okey, ataupun mean dia. So bila kita kira mean dia, kalau you rajin nanti you tekan kalkulator, dapatlah mean dia lebih kurang sama sebenarnya. Walaupun ada yang kata tadi kelas A ada yang nilai dia rendah, mana dia tadi? Apa tadi dia cakap tadi? Okey, ada yang nilai tertinggi dia lebih rendah daripada nilai tertinggi dekat grup B ni. Kalau you tengok ni 162 paling tinggi kan. Kalau dekat sini 140. Okey. Tetapi nilai terendah dia dekat sini berapa ni? 89. 9. Kalau kat sini 87. So dia tak 87. nampak lah. 80 paling rendah. 80. Okey. 80. So you tak nampak dengan jelas, melainkan you buat satu proses statistik. Okey. Contoh satu proses statistik ni kita menggunakan mean. Kita boleh menggunakan mode, kita boleh menggunakan mean, mode, median. Okey. So, itu adalah nilai-nilai yang kita akan belajar ya. Okey. So untuk descriptive statistik, macam saya kata tadi, kita ada beberapa cara. Satu, organization, kita organize. Okay, organize data tu dalam bentuk apa? Table, graph, ataupun kita summarize data dalam bentuk nilai tengah. Okay, central tendency ni adalah nilai tengah dia. Okay, dalam satu taburan tu ada nilai tengah. Dan mungkin dari segi variasi dia, okay, jarak dia. Okay, ada yang dapat, tadi kita kata tadi ada yang dapat 80, ada yang dapat paling tinggi. So nampak jarak dia jauh ya. Berbanding dengan kelas A tadi. Kelas A tu nampak jarak dia dekat. Okay, so itu adalah cara kita nak summarize data. Okay, so kita tengok satu-satu organize data. Kita ada table, kita ada taburan, okay, distribution ni, taburan frekuensi. Okay, taburan frekuensi, taburan relative frekuensi. Yang ini mungkin ada yang pernah nampak masa Form 5 dulu, Form 4 dulu, statistik. Okay, kita ada graph, kita ada carta bar. Okay, bar chart ni carta bar. Carta bar ni ada dua. Satu, apa? Graf palang, satu graf bar lah. Kan? So dia carta bar juga. Okay, kita ada histogram. Kita ada yang baru, yang mungkin you baru dengar ni, stem and leaf plot. Plot daun dan dahan kalau translate memang nama dia pun kalau dalam itu yang funny tu bila dia translate tu dia jadi macam pelik sikit lah. Okay, dalam teks plot batang dan daun. Tu tengok plot batang dan daun tu lagi funny ya. Batang dan daun memang dia translate betul-betul lah, direct translation tu lah. Stem tu batang kan, leaf tu daun Okay, so kita ada frekuensi polygon frekuensi, kita ada pie chart, you tahu kan, carta pie. Dan kita ada yang baru yang mungkin you baru dengar, ini adalah plot, scatter plot, ataupun dalam bahasa Melayu panggil plot serakan. Scatter tu maksud terserak lah. Okay, plot serakan. Okay, ini mungkin benda-benda yang baru yang you baru dengar lah. Okay, so ini contoh taburan frekuensi. Okay, nampak
80 seorang frekuensi dia, 87 seorang, 89 ada seorang, 93 ada 2 orang. Okay, ini yang biasa. Okay, ini dari SPSS daripada SPSS. You ada frekuensi dan you ada percentage juga. Okay, peratus. Kemudian kita ada yang tadi tu adalah data tak terkumpul. Ingat tak? Kita ada data terkumpul dengan data tak terkumpul. Terkumpul ni you masukkan dalam satu macam kategori. Okay, contoh IQ 80 hingga 89 ada berapa orang? So you buat gundalan lah. Ini masa kita belajar SPM dulu kan. So ini adalah group relative frequency distribution. Kita tak akan belajar ya nak buat benda ni, kita hanya masuk dalam SPSS ataupun masuk dalam Excel dan you minta dia run je. Okay, so ini histogram. Okay, histogram ini sesuai untuk data kuantitatif. Kalau you nampak sini, ini ada nilai dia. Okay, kena faham ya. Ini dia nampak macam bar carta palang tu, tapi bukan. Atau bar chart. Tapi bar chart itu untuk data kualitatif. Kalau gender lelaki perempuan kena guna bar chart. Okay, kalau histogram, kalau quantitative data kena guna histogram. Apa beza bar chart dengan histogram? Kalau you perasan, apa beza dia? Pernah tengok bar chart? Dia rapat. Ada julat dia. Dia ada jarak kan? Ni. Sebab dia tak ada nilai, dia bukan continuous. Nampak kan? Sebab dia discrete data. So dia tak ada nilai lah di antara tu. Kalau histogram dia ada nilai sebab dia continuous. Dia selanjar. So sebab itu kena tahu data discrete boleh guna apa. Data kuantitatif boleh guna apa. Jangan main hentam promo je dalam dia punya kertas projek nanti. Main buat saya nak aplikasikan pembelajaran KP2 saya. Jangan sampai macam tu sekali ya. Malu kat saya. Malu ya, saya mengajar nanti dia tanya, you belajar KP2 dengan siapa ni? Tiba-tiba sebut Dr. Roslinda kan, sebab dia mengajar minggu pertama. Habislah saya. Okay. Next kita ada plot apa tadi? Daun dan batang dan daun Okay, plot batang dan daun. Okay. So kalau you lihat ini batang dia. Okay. So ini daun dia. Ini adalah kalau you lihat 80. Nampak tak? Itu adalah nilai yang paling rendah dalam kita punya taburan tadi. 80. Lepas tu dia ada next number is 87. 89. 93 dan seterusnya. Yang paling tinggi 162. Okay. So kalau you terbalik kan, okay, you ini macam ni kan, you sengitkan begini, dia akan nampak macam histogram. Perasan tak? Okay, saya padam balik ni. Boleh tak saya padam ya? Okay. Okay, saya lukis kat sini. Okay, saya lukis dia punya histogram. Sama tak dengan yang ni? Ni tadi. Nampak kan? Okay, cuma histogram tak ada nombor. Kan? Histogram tak ada nombor. Tapi yang ini ada nombor. So inilah kelebihan stem and plot. Kita tahu the raw data. Kelebihan stem plot. Sebab kita tahu ada value dia. Setiap value. Kalau histogram kita tak boleh tahu. Nampak? Kita tak tahu 80 apa. Yang kita tahu antara 80 hingga selang itu ada 3 sahaja. Okay, tapi kalau stem and leaf kita ada nilai dia. Okay, kita tahu apa nombor yang kerap kali keluar. Apa nombor yang kerap kali keluar? Mod. Apa mod? Mod adalah nombor yang kerap kali keluar. Apa mod? Apa? Bukan 9. 9. Stem 10. 109. 9. Oh, stem 109.
1,0,1,9 sebenarnya. Sebab ini adalah 10 ni. 10. Okey. Nilai stem ini adalah 10, 80, 90, 110. Okey, ada maknanya 10. Okey, so you kena faham je lah. Okey, so ini adalah frekuensi poligon. Ini jarang kita guna. Okay, ini pie chart. Okey, kita selalu guna pie chart. Okey, ini scatter plot yang you. Okey, yang you selalu guna plot saya bukan selalu guna, yang you jarang guna, so bukan jarang guna, jarang nampak. Okey, so ini adalah untuk melihat relationship. Okey, bila you buat korelasi dua pun boleh ubah. You nak kena lihat korelasi tu linear ke tak linear. Okey, kat sini macam nampak linear macam ni ha. Linear yang negatif nampak. Macam lah kan. Macam tapi nampak dia terserak sangat. Okey. So ini scatter plot. Okey. Maksudnya ini adalah pasangan data seorang. Maksudnya untuk matematik dia dapat 120. Untuk English dia dapat mungkin 90. Okey. So dua pasangan data ya. So ini paksi X. Ini paksi Y lah. Okey. Macam biasalah. Okey. So kita habis yang graf-graf yang biasa kita tengok. Okey. Yang graf-graf. Kita ada graf yang ini palang yang macam ni. Pun ada juga. Kan? Pernah tengok kan? Okey. Pernah. Pernah kan? Okey. So tadi kita dah cover untuk organize data. Sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak summarize. Salah satu dia tadi summarize dalam bentuk nilai tengah. Okey, bila kita ada taburan, okey, bila kita lukis, mungkin nanti kita akan ada taburan macam ni. Okey, macam dekat histogram tadi. Bell curve. Yang macam ni kan. Ini dia tak bell curve. Dia skewed. Skewed ni maksudnya dia pencong. Pencong ni maksudnya taburan data banyak di sebelah kiri sini. Okey, kalau kita tengok dia data banyak di sebelah kiri. Okey, maksudnya kalau ini skor, maksudnya pelajar tak perform sangatlah. Sebab mata banyak, pelajar banyak mata dia yang bawah-bawah. Contoh, saya nak tunjuk mungkin ada yang mata tinggi-tinggi ni tak ramai. Okay, daripada histogram. So that's why you kena pandai baca presentation dia. Okay, so kita fokus minggu ni untuk central tendency sahaja dahulu. Nanti mungkin Encik Zul akan cover variation. Ya, ada siapa angkat tangan tu? Doktor, nak tanya istilah boleh ke? Saya nak tanya istilah dalam bahasa Melayu, stem and leaf dengan scatter plot. Stem and leaf tadi kawan you kata stem apa tadi batang plot batang dan daun. Okay, plot batang dan daun tadi. Kita dah sebut tadi plot batang dan daun. Okay. Scatter plot ini adalah plot serakan. Okay, plot serakan. Boleh Okay. Okay, terima kasih doktor. Sama. Okay, min. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah ukuran kecenderungan memusat. Maksudnya pusat taburan lah. Okay, bila kita kata pusat, maksudnya dia histogram tadi histogram tadi, bila kita sambungkan, kan? Kita sambung dia boleh lukis curve graf ni macam ni. Komputer boleh lukiskan. Okay, so ini roughly lah. Okay, so kita boleh buat macam-macam dengan curve ni so kita boleh kira mean dia berapa, nilai di tengah-tengah. Ingat tak mode nilai yang paling tinggi kan? So mode dia mesti somewhere here.
Nilai di tengah-tengah dia. Okey, so kita ada 3 nilai tengah yang kita boleh guna. Kita ada mean, kita ada median. Median ni ada nilai tengah-tengah bila you rankingkan. Ada lagi yang angkat tangan ke? Saya nampak ada orang raise hand tu. Tak ada. Teruskan je dulu, Doktor. Alright. Okay, so mean adalah purata lah. Okay, so kita tengok dulu. Ia melibatkan satu nilai tengah-tengah. Okay, nilai tengah-tengah ni. Dan kita boleh pilih sama ada nak pilih mean ke, median ke atau mode. Okay, cuma ada condition di mana mean lebih baik daripada median dan mode. Okay, dan ada condition di mana tadi mean kan, sekarang median pula lebih baik daripada mean dengan mode dan juga mode. Ada masa mode lebih baik. Okay, so you kena lihat apa you punya tujuan kajian. Okay, so mean. Okay, mean ini adalah purata lah. Senang saja. You tambah je 1 tambah 2 bahagi 2. Sebab you nak lihat purata. So you tambahkan semua skor bahagi dengan bilangan N. N tu adalah bilangan. So dapatlah sum of yi. Yi ni skor. Okay, Y1 ke Y2 ke Y3 ke bahagi dengan N. Okay. Okay, kalau dekat sini boleh tak kira mean untuk ni? Mohon kirakan. Seorang kira A, seorang kira B. Apa mean kelas A, apa mean kelas B. Kira guna you all punya telefon. Boleh. Kalau ada kalkulator lagi bagus. A110.53. A54. Yang mana? B ke A? A. A 110.54. Ini 5? 4. Okey, yang ni? B? Satu 110.23. 110.23. Okey, 2. So itu mean. Mean Mean adalah nilai di tengah-tengah. Okey, nilai di tengah-tengah. Okey, nilai di tengah-tengah. So ada ni di tengah-tengah lah. So kita ada balance kat situ. Bagaimana kita nak balance kan? So kita tambah je ya. Okey, mean. Bila kita nak guna mean? Okey, mean ni sangat dipengaruhi oleh outlier. Outlier ni adalah nilai yang ekstrim. Okey. Apa nama bahasa Melayu dia? Outlier. Ada nama bahasa Melayu tak? Saya dah tak ingat lah. Data terpencil ke, Doktor? Nilai pencilan. Betul. Terima kasih. Ya. Dalam buku dia guna nilai pencilan. Terima kasih. Ni nilai pencilan. Nilai terpencil ya. Tapi nama dia sebenarnya nilai pencilan. Nilai terpencil pun boleh, nilai pencilan pun boleh. Okey, nilai yang jauh daripada orang lain. Okey, data point with extreme value unlike the rest. Okey, contoh ya. Dekat sini kita ada orang-orang yang jutawan ni, Robert Kwok lah. Ini semua Ananda Krishnan so semua itu adalah jutawan di Malaysia. Tapi tak ramai kan. Itulah outlier kita panggil. Okay, nilai yang terpencil lah outlier. Okay. So kalau kita tahu mean ni kita ambil semua income orang. Tambah, bahagi dengan semua orang kan. Okay, of course lah dia akan mempengaruhi taburan. Kalau dia ni hanya berapa ketul orang yang kaya ni akan menyebabkan kita punya taburan itu tak betul. Okay, so mean ini sangat
dipengaruhi oleh outlier. Sebab kita ambil kira semua data. Dia sangat mempengaruhi outlier. So you hati-hati Kalau taburan you, kalau histogram you tu menunjukkan skewed. Kenapa? Semua ada kan? Tiba-tiba saya punya ni tak ada. Okey. Menunjukkan skewed macam ni. Macam ni tadilah. Macam kita punya histogram ni. Ini skewed ni So kita jangan guna mean. Sebab mean bukan perwakilan yang baik lah dalam taburan tu. Okey. Mana dia tadi? Okey. So dia cakap dekat sini, mean adalah ukuran yang kurang baik apabila kita ada outlier. Okay, a bad measure. Dia ada perkataan bad tu ukuran yang kurang baik lah. Kurang sesuai bila kita ada outlier. Okay, outlier. Outlier ni yang akan pull kita punya distribution to one end. Okay, kepada satu inilah one end Apa yang one end? Satu ke sebelah sana lah. Ke sebelah kiri ke sebelah kanan dia akan ke one end. Sebabnya data macam bias ke doktor? Macam bias ke? Pencong negatif. Dia bias lah. Sebab dia ramai orang sebenarnya moderate je. Macam kita kan. Bukannya kaya sangat pun. Bila ada 2-3 orang yang jutawan tu dia dah pull balik lah. Dia tarik semua. So dekat sini tak ramai pun dia tengok. Bilangan tak ramai ni. Tapi dia mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sebab terlalu kaya. Okay. So biasanya income ini memang skewed distribution. Okay. Skewed ni dalam bahasa Melayu dia adalah taburan yang pencong. Skewed itu adalah pencong Okay, so bila you ada taburan yang jenis macam ni, jangan guna mean. Sebab mean dipengaruhi oleh outlier. Okay, median pula. Lepas mean, median. Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Tapi you kena susun dia betul-betul. Kena susun descending order atau ascending order. Kena susun. Mesti ada urutan dia. Sebab ranking kan. Okay, cari nilai di tengah-tengah. Okay, so dia juga adalah the 50th percentile. Percentile, apa ejaan dia? Percentile kan. Percentile. Percentile. Percentile ke 50. Tak cantik lah saya sebab saya guna mouse ni. Percentile ke 50. Ke ni. Ke 50. Tempat ke 50 lah. Percentile tu maknanya tempat. Okay, percentile ni ada 100. Okay, dia macam 50%, 100%. Okay. Okay, kalau untuk data ni, okay, untuk data ni kita ada 13 orang pelajar kan. So kita susun dulu. So, kita ambil yang di tengah-tengah. Sini ada 6 orang, sini ada 6 orang. Ini kalau data ganjil, kalau data genap, macam mana? Tambah dua-dua yang kat tengah bahagi 2. Maksudnya berkesanlah ilmu yang belajar masa SPM tu kan. Siapa cakap sekolah kita tu tak bagus? Bagus, masih ingat lagi. Okay, so ini media dia. Pastinya you kena susun. Okay, susun lepas tu ambil nilai di tengah-tengah. Kalau macam ni tadi, okay, tiba-tiba kita buang lah contoh. Sebab dia outlier. Kita boleh buang outlier. Outlier tu kita boleh buang kalau dia very extreme. Sebab dia menyebabkan data kita jadi unbalanced lah. Okay. So kalau di tengah-tengah tu kita ambil yang tengah-tengah 2 tu bahagi 2 Alright. Okay, median ni is unaffected by outlier. Sebab kita boleh buang macam ni tadi. Contohlah, kita kata ini outlier. Kita boleh buang je. Kalau contohlah sebenarnya bukan 89, kita letak yang outlier yang ekstrim sikit lah, 40. Kita boleh buang je. So bila buang, kedudukan dia dah lain sikit. Tapi tak ada jauh beza. Di perasan tadi, berapa tadi median dia? 109.
Sekarang media 109.5. Nampak? Tak jauh beza. Yes, siapa angkat tangan? Anun. Yes, Anun. Mana Anun? Anun angkat tangan nak tanya apa? Tak ada dah. Sama ada dia tertekan ataupun internet dia tak okey tu. Alright, baik. Okay, so median tadi tidak dipengaruhi. Dia tidak dipengaruhi oleh outlier sebab kita rankingkan saja, kita susun saja dan kita pilih. Berlainan dengan median tadi, mean. Dia kena tambah. Yes. Yes, Anun. Penat you ni. Boleh Nun, internet teruk Nun. Kita tak dengar. Type je. Type. Type je Nun. You type dekat situ. Tak dengar. Okay. So, saya mutekan dia ni. Boleh tak mutekan dia? Okay. So, median ini tidak dipengaruhi. So, maksudnya dia adalah a better measure of central tendency. Okay. Better describing the typical person than the mean when. Ini ada perkataan besar ni. When data are skewed. Kalau data tak skewed, kena pilih mean. Itu makam dia. Mean is always the best. But you need to make sure that our distribution is not skewed. Pastikan distribution tak skewed. Baru kita boleh guna mean. Median kalau kita punya distribution kita skewed. Dah pencong ini, pencong ni. Ini namanya skewed. Skew ya. Skew. Melayu dia apa tadi? Pencong Pencong. P-E-N-C-O-N-G. Pencong, kepencongan. Skewness, kepencongan. Skew, pencong. Pencong tu maksudnya tail dia ni. Tail tu in one direction. Dia kena tarik ke satu arah. Pencong tu maksudnya. Dia sengit sebelah lah kalau bahasa pasarnya kan. Dia sengit sebelah. Distribution dia sengit sebelah. Kan senang nak cakap. Cakap Allah nak cakap skewness doktor ni. Cakap je lah bahasa mudah kan. So skew kat situ ya. Pencong, ya. Doktor ada maksud ke kalau pencong ke kanan dengan pencong ke kiri tu? Ada beza pencong ke kanan, pencong ke kiri. Ini pencong apa ni? Pencong ke kanan. Ke kiri. Pencong ke kiri. Kiri ke kiri. Kita pandang kanan, kita pandang kiri, kita pandang kanan. Yang kiranya yang kecil tu, kita kira yang kecil lah kan? Yang paling yang rendah. Ini sebelah kanan kan ni? Ini kanan. Kanan. Tengok ekornya. Pencong kanan. Pencong kanan ataupun pencong positif sebab dia belah positif. Yang ini pencong negatif sebab dia sebelah negatif ataupun pencong kiri. Ada tak kat sini? Saya tunjuk. Sebab ada yang dah tanya tu. Ni. Ini pencong positif, nampak? Okey. Pencong positif. Ini pencong negatif. Okay. When the scores in your distribution tend to cluster. Yang cluster ini, kita tak panggil pencong. Yang pencong is the tail ni. In one of the tail. Okay. So, dia kata pencong di sebelah sini pencong. Negative skewness. Positive skewness. Negative skewness. Kalau dia tak pencong, dia akan inilah. Ini adalah bell shape tu. Macam bentuk loceng. Bell shape. Ini dipanggil normal distribution. Okay. So, kita patah balik. Sebab ada orang tanya tu.
Doktor, tadi Anon tanya outliers tu boleh buang satu ke boleh buang more? Saya tanya. Ada. Saya tengoklah, tengok keadaan. Kalau you hanya ada data 30, you nak buang 10, jenuh lah. That's why rule of thumb dia collect data, sample kena banyak. Responden kena banyak. Sample you kena besar. Jangan you hanya kutip 30, lalai you tengoklah data banyaknya outlier. Langsung dah tak boleh buat apa-apa. Okay, pastikan bila collect buat survey ke, pastikan more than 50 lah kalau saya boleh kata. Kan walaupun ada teori kata 30, tapi dia go for big number lah. Okay, sebabnya kita takut apa-apa berlaku ya. Memang kita bagi responden tu 100, contoh 100 soal didik, tapi yang pulang kat kita takkan dapat 100. Dengan belum lagi yang tak lengkap lagi, hanya you memang dah kena buang dah siap-siap. Okey, boleh ya Non? Okey, terima kasih. Sama. Okey, median. Okey, median dah settle. Okey, so apa dia cakap kat sini bla 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 bla. Okey, kalau data itu simetri, maksudnya memang cantik lah. Kan simetri ni maksudnya kalau you lipat dua ni sama besar, kiri dan kanan distribution tu, simetri. Okey, bila you lipat kat sini simetri, bermaksud nilai median dengan mean dia sama. Okey, so kalau dia skewed, kan mean ni dia ditarik sebab dia tambah semua kan, so dia akan tertarik ke kanan. Okey, median akan di sinilah. So that's why dia lebih better lah, sebab kita nak satu nilai sahaja. Okey, satu nilai sahaja ya. Okey, next. Okay. So ini juga P50 simbol dia. Ini simbol matematik lah. Just nak kenalkan je lah, tak adanya kita tanya. Ataupun sama dengan kuartil. Kuartil ni kan sukuan. Kuartil, kuartil. Saya pun tak tahu lah ejaan bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia. Kuartil kot, macam ni kot. Betul. Kuartil kan, kuartil kedua. Kan bila kita ada ni, kita akan ada 4 kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. So ini Q1, ini Q2, ini Q3. Habislah tulisan hari ni. Okay? So setiap tu ada sukuan. So dekat sini ada 25% lah contoh dia. Okay? Okeylah. Okey, yang last sekali untuk hari ni, mode. Mode. Okey, mode ini yang paling kerap keluar lah. Yang paling kerap keluar mode ya. So kalau kita combine ini, kita ada nombor tadi kita dah cakap tadi dalam stand and list plot tadi. Mode dia 109. Okay, yang paling kerap keluar. Yang lain ada sekali 1, ada sekali ada 2, 93, yang lain. Yang ni lah paling kerap. So 109. So ini paling dia ada keadaan dia berguna lah. Kalau kita nak tahu ramai pelajar dapat markah apa. Contoh, kalau kita nak tahu yang itulah tujuan kajian kita. Okey, tapi biasanya jaranglah kita guna mode ni. Dia sebabnya dia popular je kan. Dia yang paling keluar, tak menunjukkan apa-apa sebenarnya. Okey, dia tak menunjukkan apa-apa sangat. Okey. So itu mode. Kita mungkin akan ada 2 mode. Kita panggil bimodal. Biasanya 1 mode lah. Okey, tapi ada keadaan yang kita ada 2 mode ataupun trimodal kalau ada 3 mode. Okey, so mode ini kalau dia simetri, semua nilai itu hampir-hampir sama, dekat-dekat. Kalau dia simetri, dia hampir-hampir sama. Dia tak semestinya sama, dia hampir-hampir je. Kalau mean itu 120, dia 121 contoh. Okey. Median 122 contoh, dia tak beza banyak ya. Okey. So in skewed data, so inilah tempat mode. Mode dia kan sebab ada frekuensi paling tinggi kan. So mode dia yang puncak dia lah. Mode adalah tempat yang ada puncak tu dia. So
Kalau you nampak nilai mod lebih rendah daripada median. Sebab ni median ni dia akan bahagi ini 50% dan sini 50% data. Dia akan bagi 50% data sebelah kiri dan sebelah kanan. So kena pandai baca apa maksud median. Median akan pembahagi 50% data sebelah atas, 50% data sebelah bawah. Okey, inilah okey. Choosing a measure of central tendency. Yang mana satu idaman kalbu? Sekarang ni saya suka mean lah doktor. Tak kisahlah apa-apa pun doktor nak cakap. Saya suka mean juga. Tak boleh You kena tengok distribution you. Okay, macam saya kata tadi, mean untuk taburan yang berbentuk sesuainya untuk taburan yang berbentuk normal. Symmetrical distribution. Okay, mean paling bagus paling bagus bila distribution kita normal. Okay, mean is a better choice to serve as the representative score because dia ambil semua data dalam distribution. Okay, sebab dia ambil semua data, dia tak tinggal, dia tak pilih kasih pun dia tak pilih kasih, dia ambil masuk. Kalau median dia pilih kasih, orang yang duduk tengah-tengah je. Kena ranking dulu, duduk tengah-tengah. Okay. Yang mod lagi pilih kasih, yang popular pula tu. So you kena buat choice yang betul choice yang betul. Ikut soalan kajian you. Okay. So dekat sini, when score tend to cluster in one tail, macam tadi saya kata tadi, cluster in one tail, sebelah kiri ke sebelah kanan ke. So median adalah yang paling baik. Kalau yang cluster, kalau yang skewed. Okay, distribution is skewed. Okay, maksudnya tidak simetri. Okay, kena pilih median. Dalam lain-lain keadaan, normal mesti guna mean. Okay, mean paling bagus sebab dia tak tinggal pun semua, maksudnya tak tinggal satu data pun. Semua dia ambil kira untuk pengiraan. Okay, so type dia tadi nominal, ni summary. Okay, summary. Summary, mean, mode, median. Nominal, ordinal, type data adalah discrete data. Okay, so best measure untuk discrete data adalah mode. Sebab mode kan ramai lelaki kan ramai perempuan. Sebab dia nominal, data nominal. Kalau ordinal ni you kena ranking dulu. Okay, ordinal ranking, so you paling bagus median lah. Tapi kalau untuk data yang interval ratio, tapi dia tidak skewed, ini salah ni. Yang dia data interval ratio. Ya Allah. Ini dah penat dia ni. Ni memang time dia ni. Okay. So interval ratio kalau tak skewed, okay, dia data continuous kena guna median. Kalau dia skewed, data ini continuous kena guna mean. Tadi mean, yang ini median. Dia memang dah time dah penat dah. Okay, boleh. 2 jam juga, hampir 2 jam juga saya bercakap Okay, itulah lecturer namanya. Dia tak boleh bagi mic, dia akan bercakap tak berhenti. Okay, so habis summary untuk descriptive statistik yang basic tu lah. Central tendency. Ukuran, kalau dalam bahasa Melayu dia panggil ukuran kecenderungan memusat. Dia nak tengok pusat taburan. Okay, ada satu nilai pusat taburan. Okay, soalan. Ada soalan? So kita habis central tendency. Nanti harapnya Encik Zul akan cover variasi lah. Variation. Variation ni ada julat kan, julat. Variation, serakan variation ni ada orang panggil serakan. Okay, variasi. Kita ada interkuartal range, julat antara kuartal. Mungkin boleh nanti balik study lah sikit. Okay, kita tengok variance dan kita tengok sisihan piawai. Yang ini untuk another part of descriptive statistics.
Ini kita tak boleh tengok nilai tengah saja, kita nak tengok juga serakan dia. Nak tengok juga serakan dia. Anak saya pun dah berbunyi tadi. Okey, so ada soalan? Tengok. Doktor, note ni akan dikongsi ke? Video ya akan dikongsi. Nanti you assess lah mana yang ada dalam apa tu? Dalam UKM Folio. Dah ada dalam UKM Folio dah ni. Okey. Dah boleh download. Video tak ada dalam UKM Folio. Note tadi, note. Video boleh download daripada dalam ni kan? Note ada. Note ada dalam UKM Folio. Video tak ada. Video Proforma dalam ada doktor. Proforma kena tunggu Encik Zul dulu. Saya tak ada sebab dia penyelaras ya. Boleh ya? Ada soalan lain? You boleh buat tutorial tu kan? Dah ada tutorial. Mana yang dah sampai. Kita akan pecah kepada grup kecil kan nanti doktor? Tak ada. Tak ada. Tak ada macam dululah. Pesyarat tak sanggup nak buat kelas tutorial tu. Okey. Ada bagus ni lah kelas tutorial tu. Kita boleh bantu pelajar tapi yalah kita banyak kekangan ya. Okey. So you try buat tutorial. Okey. Kami tak ada jawapan. Kami memang tak simpan jawapan. Apa yang you boleh buat, you buat dalam grup dan compare jawapan dengan kawan-kawan lain. Okey. Kalau tak sama tu maksudnya adalah salah tu. Itu senang je, bukan susah kan. You try buat satu dua soalan. Kalau tak sama tu maksudnya salah. Okey. So try buat tutorial 1 dan mungkin ada part of tutorial 2 pun sebabnya saya dah cover sampai minggu kedua punya kuliah. Okey. Untuk yang ini panjang lagi ya. Saya tak nak sambung lah, tak larat. Okey, dia panjang lagi sampai variance, sampai standard deviation. Lepas tu ada lagi box plot. Plot kotak ni mungkin you tak pernah nampak tapi dah ada dalam sekolah menengah dah ya. Buku matematik sekolah menengah dah ada. Kita ada shape dia lagi. Shape dia, bentuk dia lah. Sikit lagi je. Okey, tapi tak apa. Okey, biar Encik Zul cover ya. Okey, so kalau tak ada soalan, saya stop dulu. Terima kasih. Ini ada latihan, mungkin boleh cari mod, median. A boleh buat lah. Doktor nak tanya, yang tutorial punya aktiviti dekat dalam UKM Folio tu untuk kita submit ke untuk kita buat untuk praktis? You buat untuk praktis. Okay, thank you. Alright. Okay. So saya stop dulu. Terima kasih. So kalau ni jumpa Dr. Encik Zul akan cover untuk topik yang seterusnya sebab bahagian saya adalah statistik yang belakang tu. Okay, korelasi, regresi dengan topik last. Okay, sebenarnya. Okay, so tapi tak apa. So nanti cuba buatlah tutorial tu. Dia macam memandu kereta kan. You drive kereta, kalau you tak ada, maksudnya masa you first drive kereta, dia tak terus mahir. You mesti langgar sikit. Sama lah macam statistik. Dia kena praktis. Praktis baru handal macam bawa Formula 1 kan. Macam tu ya. Dah ada lesen pun langgar juga doktor. Tak apa, langgar sikit. Tak apa, langgar sikit. Itu apa tu? Nak sedekah kat orang duit kan. Alright, so kalau tak ada apa, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih. Bye. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Kelas ni nak pergi tandas pun tak boleh doktor. Aduh. Apa? Kelas ni nak pergi tandas pun tak boleh. Memang. Itu kalau bagi mikrofon kat saya macam tu. Doktor. Doktor,
mungkin out of topic sebelum doktor keluar, just nak buat confirmation dia. Tadi doktor kata bila kita dah ada populasi yang sedikit, kita tak perlu nak buat sampel lagi lah kan? Kita guna populasi yang ada je lah. Maknanya, Okay.